semalam kan Syah tengah gelakkan Muhriz pasal siput, lepas tu terus itu tiba-tiba Allah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lambat ke apa ni? Belum masuk lagi. Hari ni hari apa mak teka? Hari ni hari Rabu. Waalaikumsalam Cik Effendi Osman. Thank you Syahidah Hashim for watching. Okay, tajuk dia tentang macam mana saya hilangkan. Okay, kita kan sebenarnya saya cakap pasal bila kita nak kaya, kita akan kaya tu pada saya definisinya antaranya kita berjaya lah buat sesuatu bisnes tu kan, sampai kita dapat apa yang kita nak kan, capai sale dan sebagainya kan, dan beli apa yang kita impikan contoh rumah sendiri, kereta yang selesa Tapi untuk ke situ banyak kali, beratus kali kita akan jumpa waktu-waktu yang down, waktu-waktu yang kita sedih, waktu-waktu yang kita stres, waktu-waktu yang kita akan menangis, yang kita akan rasa marah. Saya namakan dia sebagai terkilan. Waalaikumsalam Cik Hafizul. Waalaikumsalam Siti Aisyah, Iman Noor. Siapa lagi ni? Afan dia. Okay, so hari ni cerita dia macam mana saya hilangkan semua perkara-perkara itu dengan segera. Sesegeranya. Nak cakap tak ada tu tak boleh. Nanti saya tipu diri saya sendiri. Mesti ada. Waalaikumsalam Sasa, Rafa, Rara, Fafa, Rara. Saya panggil Rara je lah Waalaikumsalam Rara. So apa yang saya buat, banyak kali berlaku dan banyak kali saya cuba kaedah ni, berjaya. So siapa-siapa nak cuba kaedah ni, kaedah dia ialah anak orang, anak kita. Saya anggap kami ada anak kandung saya yang saya lahirkan seramai 5 orang dengan izin Allah, Alhamdulillah. Tetapi saya sentiasa merasa semua anak orang anak saya. Tak kira lah dia anak-anak ni duduk dekat Malaysia ke, duduk dekat negara-negara lain ke kan. Lebih-lebih lagi, jadi antara anak-anak saya panggil anak saya so semua anak orang anak saya tau. Anak-anak saya yang saya selalu ingat adalah anak-anak di Syria dan di Palestin. Saya selalu ingat, dan bila saya teringat tu saya sedih. Tapi kita jangan terlalu sedih sangat lah, sebab kita nak kena move on kan, apa-apa kan, sebab kita banyak lagi tanggungjawab kan. Tapi sedih lah, sedih sayu kan, apa dia makan hari ni budak-budak kat sana sebab dia orang kat sana makan pun kais pagi makan pagi, mengharapkan ihsan kita dari seluruh negara. Waalaikumsalam dari seluruh dunia. Macam mana nak tanamkan sikap positif tu Kak? Itulah Imah. Negatif, setiap benda ada lawannya. Positif lawannya negatif, happy lawannya sedih, berjaya lawannya gagal. Semua semua sifat-sifat berlawan tu semua Allah bagi kita rasa. Sebab itu bila kita betul-betul rasa itu semua daripada Allah, makanya kita yakin semua itu adalah baik untuk kita sebenarnya. Sebab bila Allah kata, bila sesuatu belum berlaku, kata Ustaz Irwan, Ustaz Irwan cakap, saya takut salah ni. Takdir Allah ada tiga. Pertama, suatu perkara yang belum berlaku. Kedua, suatu perkara yang telah berlaku, yang sedang berlaku, maaf. Ketiga, suatu perkara yang telah berlaku. Tetapi yang sebelum tu saya terlupa apa kupasan dia. Nanti saya cek balik audio tu, sebab suami saya dengar kan dekat Ustaz Iwan punya penerangan. Tetapi bila sedang berlaku atau dah berlaku tu, namanya memang betul-betul takdir Allah tu. Kalau sebelum tu, dia boleh jadi pilihan kita, apa keputusan kita. Contoh nak pilih jalan kanan, jalan kiri, nak pilih jalan yang ikut nafsu ke, nak pilih jalan yang ikut iman. Itu pilihan kita. Benda tu tak berlaku lagi, tapi itu Allah tengok berdasarkan pilihan kita. Faham nak terangkan tu kena ustaz-ustaz ni kena terangkan. Tapi yang kita nak cerita, saya nak cerita, kena percaya apa-apa yang dah berlaku
adalah takdir Allah yang memang dah tentu-tentu untuk kita, dan ia kita kena percaya adalah yang terbaik untuk kita. Walaupun nampak buruk, walaupun nampak ia seperti seakan-akan musibah, walaupun ia nampak seperti seakan-akan kehilangan, tetapi sebenarnya Allah, sebab dia sayanglah, dia bagi takdir yang kadang-kadang kita rasa susah, payah, sedih, down, stres. Sebab Allah sayang. Jadi siapa yang sedang mengalami ujian-ujian yang seperti itu, ujian-ujian kepayahan tu, itu tandanya Allah sayang, tuan-tuan. Jadi itu pun kita dah rasa, patutnya kita dah rasa bangga terima kesusahan-kesusahan ni, sebab Allah sayang. Sebab dia kalau Allah tak sayang tu, Allah bagi istidraj. Tahu kan Allah bagi nak apa bagi, nak apa lagi bagi non-stop bagi. Saya nak bina bangunan 300 tingkat, Allah bagi 400 tingkat, contoh. Tapi dalam keadaan bila kita tengok, kenapa pemilik bangunan ni solat tidak, main perempuan, minum arak, kurang ajar, tu kata ada perkataan sombong, contohlah itulah namanya istidraj. Sebab kami sempat juga mendapat sedikit ilmu tentang istidraj ni daripada Tuan Guru Syekh Zainul Asri. Dalam perbualan-perbualan yang singkat-singkat itu, Allah izinkan banyak ilmu masuk. Kan Razi kan? Awak dengar tak yang Syekh cakap pasal istidraj yang dekat Dubai tu kan? Kami dapat juga ilmu tu. Jadi kita tak nak istidraj tu. Kita nak, tak apalah Allah bagi senang, kita bersyukur. Allah bagi susah, kita sabar. Kita bersyukur juga sebab Allah sayang, kita sabar. So cara dia antaranya yang saya buat, kadang-kadang saya termenung kejap. Saya kata, ya Allah tekilannya, ya Allah kenapa orang ni berkata macam ni, ya Allah tekilannya, ya Allah kenapa orang sangka macam ni, aku tak macam tu, ya Allah mudah-mudahan. Tekilan kadang-kadang orang sewenang-wenangnya menyangka apa yang ada dalam hati kita, sedangkan kita sendiri pun kadang-kadang tak tahu apa yang ada dalam hati kita, kan? Kadang-kadang tekilan, dia boleh kata bukanlah menyampah benci tu tak ada. InsyaAllah, moga-moga, mudah-mudahan saya sentiasa doa tak ada rasa benci dan marah. Marah tu adalah, benci tak ada pada orang yang membuat onar dalam kehidupan kehidupan sekeliling saya, kan? Tapi terkilan tu kadang-kadang ada, dia muncul. Dia nak tolak tak boleh, nak tepis tak boleh. Hati kita ni kadang-kadang lemah betul, kan? Tak, kadang-kadang kita rasa tenang aja. Orang cakap lah apa pun rasa tenang, bahagia, kan? Kadang-kadang Allah uji sebaliknya, terkilan pula time tu. So bila berlaku macam tu, saya akan scroll. Saya sukalah scroll Syria Care, Aman Palestin dan sebagainya, untuk saya tengok keadaan semasa kat sana, apa jadi pada anak-anak saya kat sana. Automatik kita sedih. Kadang-kadang Allah akan lalukan benda tu. Allah akan lalukan. Contoh hari tu saya tengah ada satu situasi terkilan, adalah saya kira kalau tak salah saya dalam lebih kurang 30 minit ada tu situasi terkilan tu kan. Saya termenung tengok awan kan. Saya fikir, ya Allah tolonglah, ya Allah tolonglah, kan. Lepas tu sajalah tengok Instagram, yang keluarnya tu lah ada video seorang anak perempuan sebaya Ajwa. Kan kecil lagi tu, kan. Ajwa 7 tahun. Bagi ada roti sikit kat dia. Dia bagi sikit roti kat kawan-kawan dia dalam 4-5 orang. Masya Allah, saya kata. Roti kosong, kan. Dia tahu masing-masing kawan-kawan dia lapar macam dia juga. Dia bagi seorang sikit kepada kawan-kawan dia yang kecil-kecil juga. Astagfirullah, saya kata. Automatiklah saya sedih. Automatiklah saya tersentak. Saya kata, ush, astagfirullah, saya kata. Masalah budak ini, masalah anak saya kat Syria tu lagi problem besar. Saya nak terkilan masalah kecil kat Malaysia ni buat apa? Masalah kecil yang berlaku kat diri saya tu buat apa? Kan buang masa tu. Baik saya tumpu perhatian pada sedekah Al-Fatihah ke anak-anak tu, ke buat transfer kepada Syria Care atau Aman Palestin, atau banyak-banyak lah yang lain-lain kan, yang tolong bantu hantar makanan ke sana, kita transfer. Bukankah itu lebih baik lagi? Betul tak? Jadi saya memang setiap kali saya stres, down, saya akan tengok mereka. Saya akan tengok apa aktiviti mereka, termasuklah kalau ada gambar-gambar kematian yang berlaku kat sana, yang kalau kita tengok Instagram dia akan sirnakan tau. Tapi saya tengok. Saya tengok sebab saya nak ingatkan diri saya, masalah umat lebih besar
daripada masalah individu. Maksudnya itu masalah saya sendiri. Jadi automatik saya terus okey. Terus macam astagfirullah, rasa bersalah. Rasa bersalah sebab apa kau ni kata kuat. Kata dah bersihkan hati kan. Pada saya sebenarnya begitu. Saya percaya orang-orang yang sentiasa bersihkan hati dia, yang Allah dah bersihkan hati dia, dia jarang nak sentap-sentap ni. Dia susah nak kecil-kecil hati, nak tekilan-tekilan ni. Dia susah nak marah-marah ni. Jadi pada saya malulah. Saya malu dengan diri saya sendiri. Saya malu kepada Allah. Sebab Allah tengok hati kita, tahu. Allah kata ala iza, orang baru cakap sikit-sikit dah tekilan kan. Malulah. Jadi saya rasa macam tu. So kalau kita semua nak rasa macam tu, nak rasa malu kepada Allah, sebab ujian kita sangat kecil berbanding ujian orang lain. Apatah lagi ujian anak-anak kita di luar sana. Jadi apa yang saya suka nak ajak di live yang pendek ni lagi sikit dah nak habis. Dah tekan button share. Korang saya tak suruh tekan button share, mesti terlupa. Tekanlah button share supaya kita ramai-ramai boleh ajak semua sahabat-sahabat, kawan-kawan semua bersedekah sama-sama, transfer ramai-ramai. Kalau transfer seorang kata RM10, kalau kita dapat ajak beribu orang, kalau yang tengok saya ni mungkin ada 1000 orang, 1000 orang buat transfer RM10, dah RM100,000 kan kita hantar kepada anak-anak kita di luar sana. Itu saya cerita tentang anak-anak di luar sana yang dalam keadaan peperangan, kesusahan, yang mak bapak dia tak ada. Begitu juga ramai anak-anak di Malaysia ni dan di seluruh dunia akibat daripada COVID. Ramai yang kehilangan mak atau ayah atau kedua-duanya. Itu pun kita kena beri perhatian. Di kala kita ada lebihan sedikit duit, saya suka pesanan Ustaz Don ke pesanan Ustaz Piu, lupa lah. Tak maaf lah, tapi salah seorang daripada mereka berdua, morning. Gerak dah. Gerak dah Zaleha ke Shah Alam ni. Zaleha baru sampai rumah saya semalam. Terima kasih datang Zaleha. So dikala apa tadi saya cakap, kena COVID kan. Dikala kita memberi sumbangan kepada luar negara, pecahkan sikit duit kita tu yang ada lebihan tu untuk sumbangan dalam negara. Sebab anak-anak dalam negara ni pun ramai yang susah dah sekarang ni. Kita semua kena cakna lah. Aku guna bahasa tinggi tu, aras tinggi. Kita semua kena ambil tahu, kena prihatin, kena common sense tu kena ada. Tak boleh kita tak apalah, adalah tu NGO yang tolong tu. Entah-entah yang tolong tu pun, NGO tu pun dah tak cukup tangan dah. Dah tak menang tangan dah. Takkan kita nak harap sesuatu NGO tu saja yang tolong. Kita mana pertolongan kita? Okay, last but not least, saya suka nak ingatkan. Saya rasa tuan pun insyaAllah tak adalah sifat ni. Tapi kalau tuan pun share, ada sahabat-sahabat yang dengar, mungkin ada terdetik untuk berubah. Saya sangat suka ingatkan, untuk jalan-jalan kebaikan, sedekah, zakat ke ataupun ilmu-ilmu percuma ni, jangan kita tak segan silu tau. Puan apa kata bagi free je lah ilmu untuk jadi kaya ni. Kenapa ilmu tu kena bayar? Tuan-puan, ilmu memang free. Ilmu itu luas, memang free. Pergilah Google. Kalau tuan-puan type marketing, internet, berapa ratus ribu yang keluar maklumat tentang itu. Ilmu free. Tapi bila kita buat, kita pun buat alhamdulillah. Ilmu road tour kita ni yang kita dah habiskan ratusan ribu ni, road tour seluruh Malaysia, kami buat pendaftaran tu datang percuma. Tu memang percuma. Tetapi minta maaf lah, minta tolong faham. Jangan kita bagi betis, kamu nak peha. Kami tak mampu. Kami yang kami buat ni pun semampu daya kami, sehabis daya. Tuan Najib setiap kali pergi road tour, setiap kali ada kelas, beliau berdiri. Beliau tak sampai hati nak duduk. Sebab dia kata dia nak kena sebarkan ilmu dengan semangat dan penuh energi. Okay, balik tu pinggang, daripada pinggang dia sampai kaki sakit tuan-puan. Saya tahu sakit dia macam mana. Saya try lah berdiri. Saya try join tim-tim yang berdiri tu. Masa dia bercakap tu, saya berdiri lama. Ya Allah, saya baru berdiri dalam sejam setengah ke saya dah rasa pinggang saya dah mula sakit. Kalau saya rasa kalau saya berdiri lama sikit lagi, saya dah rasa macam nak bersalin sakit dia.
Dia punya sakit tu tau. Lepas tu saya sedih. Saya kata, ui, Tuan Najib berdiri lama. Ada dalam 7 jam. 7 jam beliau berdiri non-stop. Korang dapat bayang tak macam mana sakit badan dia? Tapi dia tak stop. Sampai kan bila habis road tour dekat Sungai Petani, Tuan Najib boleh drive lagi. Sebab dia kesian kat saya. Saya cakap, baiklah saya drive. Sebab Lamborghini saya pandai drive. Kalau Ferrari tak lah kan. Betul, tak apa abang drive dulu. Sampai ke KL dia, sampai ke Shah Alam dia drive. You bayang tak, 10 jam badan dia non-stop bergerak, bekerja. Ingat drive tu pun satu hal penat kan, kena fokus semua kan. Dalam kereta dia sempat cakap, alamak Bi, tekak abang dah sakit ni. Dia takut, bukan takut sakit. Tuan Najib bukan takut sakit tau puan. Tuan Najib takut tak dapat nak mengajar besok. Sebab besok ada road tour di Shah Alam yang beratus orang datang. Kan, kita dah bagi betul-betul full energy dekat Sungai Petani. Tak percaya tanya Sungai Petani, orang Sungai Petani yang hadir. Dan kita kalau boleh nak beri yang sama kepada Shah Alam juga. Jadi dia takutlah kalau dia kena sakit tekak tu hari tu. So saya kata, ya Allah, saya doa bang, kalau Allah nak bagi sakit pun Allah tangguhkan sehari lagi lepas abang dah habis kelas. Tu pun tak habis lagi, besoknya lagi ada jumpa. Kita meraihkan, kita menyantuni klien-klien kita yang high klien, ultimate dan platinum. Pun Tuan Najib gunakan energi dia juga untuk beri ilmu, untuk melayani secara dekat, face to face, menjawab soalan-soalan secara detail, secara dekat. Soalan-soalan ultimate ni pun perlukan energi. Saya minta tolonglah faham, janganlah minta berlebih-lebihan. Ada yang minta kalau boleh live free ni, ajar semua benda sampai orang kaya. Tuan puan, ilmu tidak begitu. Ilmu yang berkah bukan begitu. Bukan dengan cara meminta-minta free. Kita kena hargai. Yang saya nak beritahu, yang bayar tu, kalau untuk kelas-kelas platinum ke, untuk kelas-kelas Primax ke, yang tinggi-tinggi punya, yang kalian bayar, yang customer kita bayar, dan mereka sedia faham, sedia maklum, ialah yang pertama, pengalaman kita. Pengalaman Tuan Najib sendiri yang dah berniaga sejak tahun 2007 lagi ke 2006. Berapa belas tahun kat situ. Pertama, pengalaman. Kedua, untuk segala kos-kos yang kita terpaksa tanggung, bukan puluh ribu, ratus ribu. Itu kos. Ketiga, kos marketing kita sahaja tahun lepas 10 juta. Tolong bagi tahu saya siapa nak support benda tu, 10 juta tu. Kita guna ke untuk shopping? Tu bukan untuk shopping, itu untuk marketing. Marketing, tuan-puan. Demi Allah, kami tiada pernah terima mana-mana bantuan daripada kerajaan atau badan-badan lain. Tak pernah lagi. Belum pernah. InsyaAllah kalau akan datang ada. Kalau orang bagi, kami nak jugalah. Geran ke apa kan. Kalau boleh bagi kami, mudah-mudahan kami sebarkan jadi satu kebaikan. Pahalanya kalian ambil lah kebaikannya untuk ummah kan. Tapi setakat ini belum lagi. Jadi mohon jaga adab. Jaga adab berguru. Manalah tahu kalian yang peli-peli kami ni kan. Bukan kalian depan mata. Yang mendengar ni nanti insyaAllah kalian share kalau. Kalau manalah tahu kalian yang suka peli-peli ni lah, one day, satu hari, kalian atau anak kalian atau adik kalian atau sepupu kalian atau sahabat baik kalian atau pasangan kalian belajar dengan kami, mengambil ilmu daripada kami dan gunakan sampai berjaya, manalah tahu. Jadi alangkah bagusnya kita sama-sama dari awal jaga akhlak, jaga adab. Jadi kami pun seronok nak bantu, kalian pun seronok nak belajar. So kita dapat sama-sama. Saya tak suka, Tuan Najib pun tak suka, kami tak suka senang seorang-seorang. Tetapi untuk bagi orang lain senang, bukanlah dengan cara free. Itu bukan caranya. Percaya cakap saya dan Tuan Najib. Kami juga melabur dan melebur banyak kos. Kalau kita kata kos itu bukan saja kos duit, tetapi kos tenaga, kos masa, kos pengorbanan,
nak cerita pasal pengorbanan ni kena buka live lain lagi. Punya lain macam pengorbanan dia kalau kita nak berjaya. Jadi siapa-siapa teringin nak berjaya, nak kaya dalam berkah, dalam keadaan beriman, bertakwa, beramal soleh, kena ingat usaha dia, pengorbanan dia bukan calang-calang. Okey, itu sahaja. Terima kasih banyak Nur Adila Ahmad. Wah, belanja saya 100 star. Saya jarang dapat star tau. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Saya doakan semua yang sudi mendengar ni, yang sudi mengambil ilmu, dapat ilmu yang berkah. Saya minta ampun jika salah cakap dan saya ampunkan semuanya. Saya doa semua berjaya. Kita berjaya dunia akhirat. Dekat dunia kita berpenat-penat untuk bantu orang, untuk kita raih cinta Allah. Dan dekat akhirat kita berehat-rehat bersama orang-orang, para mukmin soleh solehin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang doakan urusan kami dipermudahkan. Memang saya banyak urusan hari ini, mohon doakannya. Assalamualaikum.